Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sanaya dan ini Agenda Awani. Sejak sekian lama, wanita menurut saja apa yang ditentukan oleh masyarakatnya dan harus tahu memasak. Itu perkara biasa untuk kita melihat ia mengemas rumah, menjahit dan juga antara keperluan najib untuk menjadi seorang wanita ataupun perempuan. Sedangkan wanita itu bermacam upayanya. Malah ada bahagian yang lebih unggul daripada lelaki. Namun sayangnya hidup mereka selalu akur kepada kehendak norma masyarakat yang meletakkan mereka sekadar berupaya di ruang lingkup rumahnya. Tetapi stereotip lapuk ini pastinya tidak lagi mendominasi teknikal pemikiran manusia hari ini. Walaupun tidak dinafikan, masih ada yang legar cara akalnya beranggapan sebegitu. Tetapi sempena Hari Wanita, hari ini saya bersama dengan Tresha Yoh yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi IDS bersama saya menerusi dalam talian ketika ini. Salam sejahtera Tresha. Selamat sejahtera dan saya ucapkan selamat hari menyambut Hari Wanita Antarabangsa tahun ini. Saya baru nak ucapkan selamat Hari Wanita kepada Tresha dan pastinya Tresha antara individu yang berupaya meletakkan bagaimana wanita itu seharusnya diletakkan sewajarnya untuk menjadi seorang yang berupaya mengembangkan lagi apa yang ada untuk keluarga, masyarakat dan juga negara. Tetapi sebagai permulaannya Tresha, untuk kita melihat bagaimana wanita itu seharusnya dihargai, disantuni dan juga diletakkan di tempat yang betul sewajarnya pada ketika dan juga saat ini Tresha. Okey, terima kasih sekali lagi sebab menjemput saya datang pada hari yang mulia ini ya. Jadi memangnya seperti soalan yang disebut tadi oleh saudara, wanita harus dilihat bukan sebagai satu jantina, malahan wanita harus dihargai dari segi budi, kebaktian dan jasa yang diberikan dalam membangunkan negara ini. Jadi kita tak perlu mengira latar belakang, tetapi kita tahu wanita juga telah menyumbang banyak kepada pembangunan negara. Memang tokoh-tokoh negara di Malaysia tersendiri pun ada banyak tokoh wanita yang belum pernah menjadi Perdana Menteri, tetapi ada ramai yang memegang peranan yang penting dalam bank negara, dalam kabinet dan sebagainya. Dan kalau nak memetik kata-kata Dr. Noraida Endut, wanita sama ada ibu, isteri, jururawat, guru, pensyarah dan sebagainya perlu dihargai dengan penuh kasih sayang sebagai lambang penghormatan dan peranan mereka yang sangat penting dalam kehidupan seharian. Jadi tak kira peranan apa yang dimainkan oleh wanita, memang jelas wanita mempunyai peranan yang penting dalam memperkasakan ekonomi dan kelestarian negara kita. Terdapat satu kajian juga ya yang menunjukkan bahawa di antara mereka yang disurvey, wanita merupakan pemimpin yang lebih bagus pada waktu krisis. Jadi mungkin kita boleh ingatkan beberapa pemimpin wanita di negara lain seperti Angela Merkel di negara Jerman, Jacinda Ardern dari New Zealand, Tsai Ing-wen dari Taiwan. Semua ini merupakan pemimpin wanita dan kita melihat bahawa di negara seperti New Zealand pada contohnya, sebagai contohnya, beliau telah memimpin New Zealand dengan sangat baik apabila ada apa-apa krisis seperti COVID dan ada banyak peristiwa yang berlaku di mana mereka sebagai pemimpin mempunyai satu karakteristik yang ada kelebihan juga. Jadi sebagai pemimpin saya rasa wanita ada banyak yang boleh menyumbang. Mereka sebagai manusia yang mempunyai kelebihan, juga ada kelemahan. Of course, setiap orang ada kelemahan yang tersendiri. Tetapi apa yang kita kena fikir ialah potensi wanita, potensi kami sebagai kaum
boleh menjadi pemimpin untuk membangunkan negara. Tricia, saya nak menarik sedikit apa yang Tricia cakap tadi sebelum ke soalan lain berkaitan dengan wanita lebih tenang ketika berdepan dengan krisis. Dan kita tahu bila kita cakap wanita ada emosi dan juga cara tindakannya. Tetapi bagaimana, adakah disebabkan sifat keibuan, emosinya yang sederhana ataupun bagaimana ia mengatur dan juga strategi pengstrukturannya itu lebih jelas berbanding dengan lelaki? Saya rasa lelaki memang mempunyai kebolehan mereka sendiri, pemikiran yang strategik dan sebagainya. Tetapi sebagai wanita, wanita seperti mana saudara kata tadi, wanita mempunyai emosi dan cara fikiran yang tertentu yang sebenarnya lebih empathetik kepada kepada sesiapa yang telah menjadi victim. So kalau ada apa-apa perkara yang berlaku dalam suasana office ataupun di negara dan sebagainya, saya rasa emosi dan empathetik itu, emosi tersebut memang boleh dipetik dan digunakan untuk baik. And especially dalam suasana seperti sekarang di mana situasi sosioekonomi dan ada banyak masalah tempatan seperti mana apa yang terjadi dengan isu banjir pada hari itu, dan apabila ada COVID punya lockdown dan ada banyak keluarga yang terjejas, semua hal-hal seperti ini memang memerlukan pemimpin-pemimpin yang ada sifat empathetik untuk memahami secara lebih mendalam apa yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Jadi sifat-sifat tertentu saya rasa boleh deactivate dalam sesuatu suasana krisis. Dan wanita juga selalu sebagai multitasker ya. Wanita kena berfikir tentang keluarga, anak, ibu bapa. Sebagai penjaga, mereka selalu memikir tentang welfare untuk setiap individu. Dan saya rasa pada masa ini di mana in this kind of world where it's a very difficult world ya, memang dunia ini mengalami pelbagai jenis bencana dan sebagainya. Saya rasa pemimpin yang ada sifat empathetik adalah sangat-sangat penting. Dan juga Tricia, saya tak nafikan kadang-kadang kan ada dalam kalangan wanita dia takut dengan bos dia adalah dalam kalangan wanita juga ataupun perempuan. Kalau lelaki mungkin dia tak ada masalah sangat. Tetapi itu cerita lain. Kita tinggalkan sikit berkaitan dengan emosi. Tetapi perkara yang lebih penting untuk melihat kepada landscape keadaan semasa, terutamanya berkaitan dengan ekonomi, politik dan sebagainya. Adakah kita di Malaysia benar-benar mempunyai keterlibatan wanita dalam pembuat dasar dan juga keputusan yang mencukupi memenuhi kota yang ada setakat ini? Okey, ya, itu soalan yang penting. Jadi kalau kita lihat kembali tentang penyertaan wanita dalam PRU 14 yang diadakan pada 2018, bilangan wanita yang dicalonkan parti politik bertanding pada peringkat Parlimen dan juga Dewan Undangan Negeri DUN sekitar 10% sahaja. Dan bilangan calon wanita pada peringkat Parlimen ialah 72 orang berbanding dengan 615 calon lelaki, manakala calon wanita pada peringkat DUN ialah 167 orang berbanding dengan 1,400 lebih calon lelaki lah. Jadi di dalam arena politik memang nasib wanita itu masih tidak cukup, tetapi saya nak ulaskan sedikit tentang budaya juga. Di dalam budaya politik sebenarnya sangat susah untuk wanita untuk bertanding. Sekiranya kita lihat apa yang selalunya dipercakapkan dalam parlimen, ada ramai ahli parlimen lelaki yang masih menggunakan bahasa yang sangat kasar dalam parlimen dan juga bahasa yang tidak sesuai ya. Bahasa yang sangat seksis juga pernah ditimbul dalam parlimen. Jadi budaya politik ini tidak menggalakkan wanita untuk masuk ke dalam bidang politik. Okey, jadi saya harap pada pilihan raya umum yang akan berlangsung selepas ini,
kita akan melihat peningkatan dalam penyertaan calon wanita. Walau bagaimanapun, seperti mana saya sudah cakap tadi, walaupun ada kekurangan dari segi wanita yang dicalonkan dan juga wanita yang menjadi ahli parlimen ataupun ahli dewan, di antara mereka yang dipilih untuk memegang jawatan yang tinggi, masih ada ramai wanita yang diberi peluang dan kesempatan untuk menjadi pembuat dasar. Calon wanita pernah memegang jawatan yang tinggi dalam institusi-institusi kerajaan. Terus sebelum kita melihat kepada sektor ataupun perkara-perkara lain terutamanya berkaitan dengan ekonomi, saya nak menarik Teresia bercakap berkaitan dengan politik. Apa halangan dan juga kekangan wanita ini? Adakah ia perlu menjadi seseorang yang begitu loud ataupun lebih terbuka untuk menonjol dalam politik bersama-sama dengan lelaki, ataupun ada isu-isu lain terutamanya berkaitan dengan kebolehpercayaan lelaki terhadap wanita untuk memegang sesuatu jawatan ataupun menjadi ahli Dewan Undangan Negeri ataupun ahli parlimen itu? Saya rasa bahawa budaya masyarakat di negara-negara Asia, budaya dalam tak kira kaum apa, Cina, lelaki dan sebagainya, memang kebanyakan daripada budaya kita yang dipegang di sini adalah budaya di mana wanita masih difikir sebagai ibu, sebagai orang yang perlu memasak dan di dapur dan sebagainya. Sebenarnya budaya itu boleh ditukar di mana kedua-dua ibu dan bapa juga memegang dan mempunyai peranan yang penting untuk menjaga keluarga dan menjaga rumah. Selain daripada itu, apa yang sangat penting sebenarnya ialah ekosistem. Jadi ekosistem dan sistem sokongan perlu diadakan di mana ibu yang bekerja boleh bergantung kepada sistem sokongan yang sedia ada, walaupun sama ada ialah suami ataupun ibu bapa dia sendiri. Dan amat penting juga saya rasa apa yang kurang dibincangkan di negara Malaysia agar boleh menggalakkan wanita bekerja ataupun pulang kepada kerja selepas wanita bersalin dan ada anak dan sebagainya ialah kos pembiayaan untuk childcare. So kos pembiayaan sebenarnya dia agak mahal. Dan saya tahu bahawa kerajaan dan juga pihak swasta sedang menggalakkan adanya satu sistem taska di dalam kawasan pekerjaan, di kawasan kerajaan dan pejabat dan sebagainya. Tetapi masih tak cukup, memang tak mencukupi lagi. Sebab pada akhirnya apabila wanita sudah mungkin ada lebih daripada satu anak, 2 atau 3 ataupun 4 anak, dia akan menjadi lebih mahal untuk hantar anak kepada pusat penjagaan berbanding ibu sendiri duduk rumah dan jaga anak. Jadi kita kena tahu apakah cost dan benefit, dan saya rasa banyak kajian dan penyelidikan yang harus dilaksanakan untuk memastikan bahawa kos pembiayaan taska ataupun pusat penjagaan anak boleh dikurangkan supaya ibu sendiri boleh mampu membayar untuk pusat-pusat tertentu dan ibu tersebut boleh balik ke kerja, dan apabila ibu-ibu tersebut balik ke kerja, mereka boleh semakin meningkat career opportunity. So setiap peluang yang diberi kepada ibu yang keluar untuk kerja, dan semakin gaji dia akan semakin naik selepas beberapa tahun. Jadi itu adalah penting untuk menggalakkan wanita balik ke kerja. Teresia, tidak dinafikan wanita
banyak dalam kalangan wanita yang merupakan seorang jutawan, berjaya dalam kerjaya dan juga menjadi seorang usahawan yang tersohor khususnya. Tetapi kalau kita nak bercakap berkaitan dengan kepentingan ekonomi wanita ini, bagaimana Tresia boleh berikan satu kata-kata ataupun gambarkan sesuatu untuk wanita ini melihat kepada bagaimana pentingnya nilai berdikari, nilai penjanaan ekonomi terhadap golongan mereka sendiri untuk memastikan kelangsungan itu terus dapat dijayakan ataupun dilaksanakan sepanjang kehidupannya. Ya, saya rasa untuk mereka yang memang sudah terlibat dalam keusahawanan, ini mesti diperakui bahawa wanita tersebut memang beranilah untuk mengambil risiko ya dalam melibatkan diri mereka dalam keusahawanan. Berdasarkan statistik Jabatan Perangkaan di Malaysia, apa yang saya tahu ialah sejumlah 2.6% daripada keseluruhan entiti perniagaan di Malaysia adalah milikkan wanita dan memberi sumbangan yang signifikan ya kepada ekonomi negara. Dan selain daripada itu, perniagaan milikkan wanita telah menyumbang sebanyak 69.1 bilion ringgit kepada keluaran dalam negara kasar KDNK dan membuka peluang kepada lebih 700,000 peluang pekerjaan dengan penggajian sebanyak 11.1 bilion ringgit. Jadi memang itu bukan lagi apa yang dimimpikan. Ini adalah fakta ya. Ini adalah statistik yang menunjukkan bahawa memang wanita sudah giat berniaga dan mereka memang telah menyumbang kepada KDNK dan ekonomi negara. Ini adalah present ya sekarang, bukan pada masa depan. Jadi saya memang harap bahawa situasi ini boleh diberi galakan dan diberi kelestarian supaya pada masa depan lebih lagi wanita peniaga boleh timbul. Dan selain daripada itu, selain daripada SME ataupun perniagaan yang kecil, so golongan wanita sekarang di Malaysia memegang 25% daripada komposisi ahli lembaga pengarah bagi 100 syarikat awam utama ya. Tetapi masih terdapat banyak syarikat yang tersenarai publicly listed di Bursa Malaysia yang belum mempunyai komposisi pengarah wanita. Jadi selain daripada perniagaan kecil, syarikat besar juga masih ada kekosongan lah. So sesiapa wanita yang ada kelayakan sepatutnya mesti tahu macam mana untuk melibatkan diri mereka dalam syarikat-syarikat yang besar juga. Dan juga Tresia, kerajaan ada mengumumkan beberapa inisiatif, antaranya adalah memperkasakan wanita. Antaranya adalah penubuhan Majlis Wanita Negara ataupun BDPS dan juga pewujudan Rang Undang-Undang Anti Gangguan Seksual atau BDPS. Sejauh mana Tresia melihat perkara ini mampu untuk terus memartabatkan wanita di Malaysia? Ya, ini adalah sangat penting. Rang Undang-Undang Anti Gangguan Seksual PDBS adalah sangat penting sebab ramai wanita di antara wanita di luar mereka berasa takut ya untuk melaporkan kepada pihak berkuasa tentang gangguan seksual yang mereka hadapi. Apa yang kami membaca dalam berita ataupun statistik yang sedia ada adalah statistik itu adalah untuk mereka yang berani sahaja melapor. So, apatah lagi untuk mereka yang takut. Dan sebab mereka takut adalah sebab mereka tidak diberi suasana ataupun ini balik kepada budaya yang saya bercakap tentang tadi. Mangsa-mangsa juga sering mendapat ugutan jika mereka melaporkan kepada pihak yang tertentu. Jadi, undang-undang itu adalah penting dan mesti tegas dalam memastikan hak wanita dapat diterjemah sebaik mungkin. Tetapi selain daripada undang-undang sahaja, apa yang kita mesti melaksanakan ialah setiap syarikat
dan juga di kerajaan dan pihak swasta mesti ada bukan akta tapi dalam ideas sebagai contoh kami melaksanakan sesuatu namanya ialah PSEA, dasar untuk syarikat. So protection against sexual abuse and exploitation policy. So setiap pihak syarikat swasta dan juga pihak kerajaan mesti mengambil serius dan melaksanakan dasar-dasar ini, sebab sekiranya dasar itu tidak ada, sekiranya majikan ataupun pemimpin dalam syarikat tersebut tidak melaksanakannya dengan serius, memang budaya itu sangat susah untuk dilaporkan, ada suasana yang takut dan sebagainya, dan saya rasa ini mesti inculcate dengan setiap lapisan masyarakat juga. So selain daripada undang-undang, mesti ada dasar juga. Dan juga Teresa, tidak dinafikan ada isu-isu, ada sahaja setiap hari kita lihat dan juga terbaca berkaitan dengan keganasan terhadap wanita. Isu ketidakadilan terhadap wanita itu masih lagi berlaku dalam dunia hari ini. Menurut Ideas dan juga menurut Teresa sendiri, bagaimana perkara ini dapat diatasi, dapat dikurangkan semaksimum mungkin? Keganasan. Ya. Keganasan terhadap wanita. Sebenarnya semua ini bermula dalam keluarga, dari keluarga sendiri. Sekiranya ibu bapa ada anak-anak, khususnya ibu bapa kepada lelaki, ya, ibu bapa kepada lelaki mesti menyatakan kepada anak mereka, anak lelaki mereka, bahawa keganasan, apa-apa dua jenis keganasan, fizikal, emosi, psikologi juga terhadap wanita memang tidak dapat diterima langsung. Jadi saya memang percaya secara mendalam apa yang kita akan melaksanakan dalam kehidupan kita adalah berdasarkan apa yang kita melihat dan akan mencontohi apabila kita adalah budak-budak lagi. Jadi itu memang mesti bermula dalam keluarga. Tetapi memang kita boleh melaksanakan pelbagai jenis undang-undang dan dasar dan apa yang dilanggar, apa yang tidak boleh, yang mesti dihentikan dari segi undang-undang. Tetapi kebanyakan daripada kes ini yang berlaku behind closed doors, ya, dalam sesuatu keluarga, dalam sesuatu rumah tangga, kebanyakan kes-kes ini tidak akan dilaporkan. Jadi memang ini mesti bermula dalam keluarga dan khususnya ibu bapa kepada anak lelaki. Ya, saya sependapat dengan Teresa. Bila kita bercakap berkaitan dengan keluarga ni, kadang-kadang seperti kita melihat cermin. Apa yang kita tengok, itu yang kita akan pantulkan balik. Tetapi di akhir ini, Teresa, mungkin secara ringkas, apa bentuk rayuan seorang wanita seperti Teresa? Apa yang Teresa mahukan dan juga harapkan? Saya berharap bahawa kita boleh membudayakan penghargaan ini terhadap wanita yang telah pun membuktikan pencapaian mereka di peringkat nasional dan antarabangsa. Pendidikan mesti bermula dalam keluarga, dalam hati keluarga sendiri. Pendidikan tentang menghormati wanita dan hal-hal seksual juga dalam kalangan masyarakat harus diterapkan sejak alam persekolahan. Sekolah pun menjadi tempat yang sangat sesuai dan penting. Jadi cikgu-cikgu, guru-guru di luar itu mesti juga menerapkan nilai-nilai murni ini. Dan akhirnya saya harap bahawa ekosistem kita bukan sahaja di setakat keluarga, tetapi ekosistem dari pelbagai sektor, majikan dan pemimpin dalam pihak swasta dan kerajaan, mereka juga mesti menghargai peranan wanita kepada masyarakat. Dan mereka kena bertukar fikiran mereka juga supaya sokongan tersebut boleh diberi sekiranya ada wanita yang ingin bekerja. So saya menerima hakikat bahawa terdapat wanita juga yang tidak mahu bekerja, khususnya selepas mereka bersalin dan ada anak. Tetapi pilihan itu sepatutnya diberi kepada wanita. So sekiranya mereka tidak sekiranya mereka tidak ada pilihan,
sama ada kerja ataupun tak kerja, itu pada saya itu sudah menjadi satu kekurangan lah dari segi masyarakat. So the choice should be hers. Dan saya harap ekosistem sama ada lelaki ke wanita, ibu bapa dan sebagainya, ekosistem itu boleh diubah suai supaya wanita mempunyai pilihan, dan juga saya berharap kos pembiayaan pusat-pusat seperti mana saya cakap tadi, kos pembiayaan pusat penjagaan boleh dikurangkan supaya wanita mampu membayar dan ibu akan boleh balik kerja. Terima kasih. Wanita harus mempunyai pilihan. Itu apa yang Tresha nyatakan, dan ia harus digembling bersama-sama dengan semua dalam kalangan masyarakat. Ia bertepatan dengan apa tema sambutan Hari Wanita 2022, Saksama Bersama. Ini adalah bagaimana kesinambungan dan juga keterangkuman untuk memastikan bahawa golongan wanita terus mendapat tempatnya dalam kita memahami dan juga kita menilai orang di sekeliling kita. Terima kasih saya ucapkan kepada Tresha Yoh yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi ataupun IDES. Banyak perkara yang saya dapat daripada Tresha. Terima kasih atas diskusi itu. Sekian dulu agenda awal ni. Saya Ihsan Naya. Assalamualaikum. Selamat Hari Wanita.